Okey, baik. Auzubillah minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbi ajmain. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum. Assalamualaikum, salam sejahtera, selamat pagi. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Wow, nampaknya you all memang dah tak sabar ni. Sebab saya pun tak sabar nak bagi satu cerita ni. Saya tahu manusia ni, kita ni tak kisahlah apa profil kita, engineer, insinyur, ahli muzik, ahli politik, doktor, pensyarah, memiliki izazul zizatil ardu zilzalaha. Tak kisahlah apa pun, manusia suka cerita. Dan pagi ni pun saya nak bercerita sebenarnya. Pagi ni kita buat santai-santai je lah kan. Asyik nak serius-serius, apa hal kan. Dan mungkin ada hadiah kot boleh kita sediakan tim Momentum. Kita sediakan lah kita sediakan juga hadiah pagi ni. Saya rasa ibarat hadiah tu macam sumbangan kita lah, contribution amal jariah. Mungkin pagi ni kita boleh berikan 10 buku percuma insya-Allah kepada mereka yang committed. Inilah nak bagi bangsa saya ni cepat pandai, cepat belajar kan. Dia kena diberi suntikan. Kena sokong dia. Okey. So siapa nak dapatkan 10 buah buku percuma yang kita ada dalam koleksi kita, yang syukur alhamdulillah hari ni saya dah menulis 6 buah buku lebih kurang. Karya saya dalam penulisan membantu dari segi bisnes, marketing, dari segi online method, dari segi orang kata suntikan semangat, bekalan semangat, energi untuk anda. So pagi ni saya pun ada story yang menarik. Tetapi untuk nak menang, untuk nak dapatkan hadiah tu, kita nak beri kepada orang yang committed. Apakah tanda-tanda manusia tu committed? Kalau ni di Facebook, di IG tu, just tag kawan-kawan kita, ajak dia orang join sekali. Kalau di Facebook, anda mungkin boleh jangan lupa belanja saya love. Nampaknya ramai belanja saya love, thank you. Jangan lupa juga untuk tag kawan-kawan. Kalau di Facebook, siapa yang kat Facebook live saya sekarang, maybe anda boleh tekan button share. Yang kat IG ni tak payah tekan kan, tak jumpa pun. Kan korang pula tertekan. Okay, korang pula tiba-tiba tertekan. So saya ada macam ni tau. Saya ada macam terbaca satu report pagi ni. Satu eksperimen yang berlaku pada tahun 1950-an. Eksperimen ni berlaku di Harvard University. And saya macam tertarik. It's very interesting Sangat menarik sebab saya punya tekaan pun salah. Okay, saya punya jangkaan pun, saya punya macam prediction pun macam ada sikit silap lah, tak adalah banyak sangat. And mungkin saya nak tanyalah juga dengan anda pagi ni kan, siapa nak dengar story ni? Story di mana ada seorang doktor namanya Dr. Kurt Richter. Dr. Kurt Richter. Ya Allah, susah berbenar sebut nama. Orang putih ni ingatkan nama Jawa je susah nak sebut. Okay, nama Mak Saleh pun mencabar juga, Dr. Kurt Richter. Okay, dia adalah seorang seorang pensyarah di universiti. So dia buat kajian. Okay, saya nak tulis tak benda ni? Saya tulis dah senang Dia buat kajian macam ni senang. Saya tulis dah senang lah. Kau boleh nampak kan? Jap mana sebelum pagi ni sebenarnya insya-Allah saya ada lagi satu lagi slot untuk petang ni. Kita ada slot lagi bersama dengan Maxis. Kita masih ada slot. Jangan lupa bagi anda yang dah daftar semalam untuk Maxis Spark Usawira, saya ada lagi session untuk hari ini. Jangan ketinggalan untuk sesi saya. InsyaAllah saya punya session pukul 4.30 petang sekarang, tak silap saya. Check dalam jadual dalam tu ada insyaAllah. Okay, so ada seorang profesor ni, dia buat kajian tikus. Saya lukis lah senang. Kan korang tak faham sekarang, okay? Situasi dia ada A, dia ada B. So dia rendam, dia penuhkan dengan air. So dia buat macam dalam satu tabung. Ada A, ada B, nampak? Ada A dan ada B kat situ. So dia masukkan tikus. Dia masukkan tikus. Apakah tikus yang ada dia masukkan? Satu adalah tikus peliharaan. Okay. Satu tabung lagi ni dia rendam, dia masukkan tikus liar. Ada dua kat situ. Okay. Tabung A dia adalah letakkan
tikus peliharaan. Yang tabung B ni dia letak tikus liar. Okay. Dia rendam. Dia lemaskan, dia masukkan dalam, dia masukkan lah. Tikus ni kan, yelah dia pandai-pandai berenang pun kalau dah dalam tabung, dia masukkan dalam tabung uji macam ni. Macam satu bekas macam ni, bekas kaca. Kita pun tak tahulah berapa jam kita bertahan. Sebab doktor ni dia nak buat kajian. Mana satukah tikus? Tikus peliharaan ke? Tikus liar yang dapat survive ataupun dia dapat, kalau survive tu berapa lama je dia boleh bertahan. Okay. So dia pun masukkan, Dr. Kurt Richter ni tadi masukkan. You all rasa tikus mana yang dapat survive? Bukan dapat survive lah, tikus mana yang bertahan lebih lama? Soalannya, adakah tikus peliharaan ataupun tikus liar? Mana satu? Which one? A ataupun B? Mana satukah yang dapat bertahan anda rasa? You rasa lah kan? Adakah tikus liar ataupun tikus peliharaan? Mana satu agaknya yang bertahan lebih lama, yang dapat survive selepas dimasukkan dalam satu bekas yang berisi air dan dia kena bertahan, berenang. Siapakah agaknya bertahan? Yang lebih lama bertahan? Adakah you rasa tikus pelihara yang dipelihara lah kat rumah dalam sangkar kan, ataupun dalam lab? Yang tikus peliharaan. Jap, dah kamu tang share ke belum? Benda ni sebenarnya yang penting adalah apa yang kita belajar daripada dua situasi ni. Dan saya rasa macam dia bagi saya macam satu aha yang sangat gila-gila. Masya Allah, tabarakallah, ilmu yang Allah Ta'ala bagi kita. Sometimes kadang kita tak perasan ilmu yang Allah Ta'ala bagi kita ni, dia sangat very priceless and very meaningful. Dah kenapa burung tu? Terbang terbuat pokok ke apa tu? Pelik juga saya. Ingat drone tadi, burung rupanya. Okay. Cepat. Korang tak komen ke ni kat dalam IG ke, kat dalam FB live dia ni? Yang mana? Tikus liar ke atau tikus peliharaan yang dapat bertahan lebih lama? Mana satu you rasa yang dapat bertahan lama? Yang kuat, yang strong. Manakah yang strong? Yang bertahan lama, adakah tikus A peliharaan ataupun tikus liar? Okay, yang bertahan lebih lama. Mana satu agak-agaknya? Kan, yang ganas, yang boleh bertahan lebih lama, lebih dahsyat lagi. Okay? So ramai B liar. Sama macam saya fikirlah. Tikus liar lah babe, duduk kat luar. Tikus peliharaan mungkin duduk kat rumah. Macam orang kata selesa. Kadang-kadang setengah rumah berekon. Dia beri makan. Yang liar ni kau pandai cari sendiri. Kan. Dan of course bukan Mickey Mouse. Kau jangan main-main. Okay. So siapa nak tahu jawapan dia? Siapa kat sini nak tahu jawapan dia agak-agak daripada, sebab kita tak pernah buat kajian ni. And bila saya tengok the research, saya nampak, macam dahsyat betul research ni. Siap boleh buat. Yang penting adalah conclusion dia tu, the conclusion and apa pengajaran dia tu. Okay. Nak tahu? Siapa yang nak tahu? Okay. Daripada kajian tu dia dapati macam ni tau. Tikus peliharaan dia dapat bertahan sebab dia menggunakan beberapa ekor tikus. Cuma kau janganlah buat pula lepas ni, tak baik lah babe. Ini dia orang buat research untuk pendidikan. Kita janganlah pula ambil kucing ke lepas ni kan, tikus buat sendiri kat rumah. Sebab nak tengok mana satu. Kan? Okay. Dia buat kajian, tikus peliharaan ni boleh bertahan dalam tabung tu yang bekas berisi air adalah 40 ke 60 jam. Nampak ke? Tikus peliharaan dia dapat bertahan di dalam tabung yang ada air ni tadi 40 jam hingga 60 jam. Okay. You rasa untuk tikus liar ni berapa jam dia boleh bertahan? Peliharaan boleh bertahan 40 hingga 60 jam. 40 hingga 60 jam tikus peliharaan. But you guess, untuk tikus liar berapa? Boleh tahan juga kan, dia boleh survive kan 40 jam ke 60 jam. Benang. Lepas tu lepas 60 jam tu dia dah tak boleh handle, dia tenggelam, mati. Itu case study yang dia buat. Itu adalah case study yang dia buat. 40 ke 60 jam untuk tikus peliharaan. Mari saya bagi anda jawapan untuk tikus liar berapa. Exact numbers.
untuk tikus liar, berapa lama dia bertahan? Siapa nak tahu? Adakah you all nak tahu tak jawapan dia? Nak tahu saya bagi tahu? Jawapan semua. Kita nak tahu dia punya numbers. Oh, ada yang kata 50 ke 80 jam. Ada yang kata 100 jam. Very good answer. Ada yang kata 70 ke 90 jam. Nice. Korang dah tekan share ke belum? Nak saya bagi jawapan tak? Saya bagi jawapan besok lah Okay, saya bagi jawapan besok lah. Nampaknya tak ada yang nak menjawab situ. Dah tekan butang share ke belum? Dah share ke belum? Dah lah, bagi hadiah ni untuk bagi. Dan saya nak bagi anda satu input yang saya rasa dia akan memberikan you macam satu mind blowing lah. Kejap lagi otak you macam bergolak-golak, babe. Dan you boleh gunakan benda ni dalam closing sales. You boleh gunakan dalam you nak treat you punya team. Pasangan pun boleh. Pasangan pun boleh bang, kak. Pasangan pun boleh. Jadi weh. Confirm. InsyaAllah. Macam. Boleh dengar ke suara saya jelas tak sekat ni? Kalau yang kat IG ni saya risau yang kat IG semua dia kata tak jelas. Kat Facebook tu Alhamdulillah. Agak-agaknya. Dah share. Dah. Kalau kat dalam tu tak ada dah share kan. Kalau dalam IG ni mungkin boleh. Ni. Saya bagi jawapan sekarang. Jeng. Jawapannya adalah tikus liar hanya bertahan. Adakah anda boleh nampak kat situ? Nampak ke? Tikus liar hanya bertahan 15 minit sahaja. Saya ulang tuan-tuan dan puan-puan. Tikus liar hanya bertahan 15 minit sahaja. Saya pun mula teka sama lah macam korang. Saya ingat liar mestilah ganas, mestilah dia gangster. Dia ganas, dia gangster. 15 minit je yang kata ganas, yang kata tadi macam ala-ala acah-acah gangster sangat. Macam power sangat. Macam kau Tailong sangat. Macam kau abang kawasan sangat. 15 minit je. 15 minit. Tu yang saya pun lepas baca research ni. Biar betul. Biar betik. Aku sangkakan tikus liar ganas sado boleh bertahan. Rupanya tak, babe. Rupanya tikus peliharaan boleh bertahan 40 ke 60 jam. Mesti korang nak tahu sebab dia apa. Lepas tu doktor ni teruskan lagi research dia. Dia pun tak puas hati. Dia pun macam dia dapati penemuan dia ni memeranjatkan. Serius. Dia pun terperanjat. Jangan kata korang lah. Jangan saya betulkan tripod yang kat IG ni. Jangan kata korang lah. Dengan doktor-doktor ni pun terperanjat. Tanjat boboy. 15 minit je. Serius. Thank you. Ada juga yang belanja saya star kat Facebook tu. Alhamdulillah. Bagus. Yang kat IG ni nak tahu tak apa. Nak tahu tak apa sebab dia. Jeng. Suspend. Macam tadi juga. Suspend juga. Wah, korang memang nak tahu. Kita sambung minggu depan boleh? Boleh tak kita sambung cerita ni minggu depan? Ke nak sambung sekarang? Kalau nak sambung sekarang, saya nak tengok ada yang komen tak. Saya nak tengok orang committed barulah saya boleh bagi lebih lagi. Betul tak tuan-tuan perempuan? So, lepas tu, saya ingat sambung minggu depan lah kan. Okay. Minggu depan ni macam terkejut. 15 minit. Jauh beza. Tikus peliharaan boleh bertahan 40 jam ke 60 jam dan baru dia akan tenggelam. Tapi masalahnya tikus liar yang konon-konon acak-acak gangster sangat ni, dia hanya bertahan 15 minit. Dan doktor tu teruskan kajian lagi sebab ramai nak makin ramai nak. Alhamdulillah. Okey. Saya nak tengok ramai nak dulu. Akhirnya lepas tu doktor ni tadi, doktor siapa nama dia? Siapa nama dia tadi? Siapa nama doktor tadi? Kau lupa dah. Dr. Kurt Richter. Kurt Richter. Susah betul nama kan. Ingatkan Jawa ke Banjar tadi. So, dia buat sekali lagi eksperimen. Dia pun masukkan lagi dalam satu bekas tikus liar ni tadi. Okay, dia masih lagi meneruskan. Dia teruskan masukkan dalam ni tikus liar ni tadi. Saya tak gerti nak lukis tikus. Tolong jangan paksa saya. Okay. Dia masukkan lagi sekali. Dia rendam tikus liar ni tadi dalam air. Kemudian, ketika nak sampai 15 minit, ketika tikus ni macam tercungap-cungap, dia ambil tikus ni, dia selamatkan. Dia ambil tikus ni tadi, masa dia nak tenggelam, tikus liar ni dia 15 minit tu dia dah nak meninggal lah. Dia dah nak mati dah. So, dia ambil tikus ni, dia selamatkan. Okay? Lepas tu dia keluarkan, dia keringkan, dia treat dengan baik.
Dia macam layan dengan baik lah. Macam tu lah lebih kurang. Dia macam, okay. Faham tak benda tu? Sebelum tikus tu penat tadi, dia ambil, dia keringkan, dia bagi rehat kejap. Kau rehat kejap. Dia bagi can lah, macam bagi muka kejap. Okay. And then, dia masukkan balik. Dah bagi, okay, dia dah layan, dia dah buat macam spa katnya, urutan kaki, massage. Okay. Rehat. Tikus tadi yang dah hampir meninggal ni, tikus yang hampir meninggal ni tadi. Ini yang tikus lain tikus tadi tu dah mati. Yang eksperimen pertama dua-dua dah meninggal lah. Cuma masa saja berbeza. Yang peliharaan 40 ke 60 jam. Yang tikus liar 15 minit dah meninggal. So, dia ambil tikus yang lain, dia masukkan dalam tu. Masa dekat 15 minit dia dah nak mati, dia cepat-cepat keluarkan, dia keringkan, dia bagi rehat kejap, bagi muka kejap. Kau rehat dulu. After that, selepas tu, dia masukkan balik. Tahu tak apa jadi? Selepas tu dia masukkan balik. Dia masukkan balik. Agak-agak tikus ni yang tadi yang tikus liar ni, tikus liar tadi, agak-agak berapa lama pula dia bertahan sekarang? Lepas 15 ni tadi 15 minit, after 15 minit, selepas 15 minit dia keluarkan, dia rendam, dia bagi rehat, dia keringkan tikus tu, dia keringkan badan apa semua, dan lepas tu apa dia buat? Dia masukkan semula. Dia masuk semula dalam balang yang ada air ni tadi. Agak-agak lepas kemasukan semula, berapa lama pula dia bertahan? Berapa lama dia bertahan lepas tu? Okay, amazingnya apa? Selepas dia masukkan balik, dia bertahan sama macam tikus peliharaan tadi 40 ke 60 jam. Sama. Sama. Okay, sama. Instead of tadi mula-mula dia hanya bertahan 10 ke 15 minit. Selepas tikus ni tadi diberi rehat, okay, dilayan, okay, dia boleh bertahan 40 ke 60 jam. Why? Why this happen kepada binatang? Dan ini juga berlaku kepada kita sebagai manusia. Tuan-tuan, kita kan kalau buka Al-Quran kan banyak surah yang menceritakan storytelling dia adalah haiwan. Banyak kan? Kalau kita buka Al-Quran, kita tengok tafsir kan banyak kan ayat-ayat yang surah-surah yang menceritakan tentang haiwan untuk kita belajar. Sama juga kan dalam sains mereka menggunakan tikus. Tetapi benda yang kita dapat adalah untuk kita manusia belajar daripada story tu. So sebenarnya macam ni tau. The conclusion yang doktor ni buat adalah, dia kata macam ni. Tikus yang percaya dia akan diselamatkan, dia akan push body dia untuk bertahan. Okay? Tikus yang rasa dia adalah diberikan harapan, dia percaya dia akan diselamatkan. Okay? Kan mula-mula kan tadi tikus liar kan? Tikus liar ni kan tikus yang tak ada orang beri dia kepercayaan, tak ada orang nak support dia, tak ada orang nak communicate dengan dia. Tikus peliharaan ada orang yang communicate. Dan bila kajian yang dia buat tikus liar ni tadi dimasukkan pada tabung yang kedua ni tadi, tikus liar, dia dah mula percaya sebab dia diselamatkan. So bila dia masuk semula, bila dia masuk balik ke dalam tabung ni tadi, bekas ni tadi, dia percaya yang dia akan diselamatkan. Oleh kerana kepala otak dia percaya yang dia bakal diselamatkan, dia bertahan. Dia bertahan. Dia dapat bertahan sehingga 40 ke 60 jam. Sebab dia dah ada dalam kepala otak ni adalah belief system dia, dia percaya. Dan apa lagi kita belajar nombor 2 adalah semua makhluk perlukan harapan. Semua makhluk termasuk kita adalah perlukan harapan. Betul? Tikus tadi dia berjaya bertahan kerana dia rasa dia ada harapan. Of course tikus peliharaan lagilah setiap hari tuan dia layan dia, jaga dia. Dia ada dah rasa dia ni adalah orang yang ada harapan. So means manusia bila diberikan dia harapan, dia akan bertahan. Same to the customer. Bila kita beri harapan, kadang-kadang customer kita tanya, boleh ke saya baik daripada sakit ni? Saya boleh ke jadi lagi cantik? Saya boleh ke dapat lebih menarik? Kalau agent, saya boleh ke buat sales? And then you give a hope. You bagi dia harapan. You bagi dia storytelling tentang you. You bagi cerita. You bagi inspiration. Mental dia akan jadi lebih kuat. Mindset dia kuat. Menyebabkan seluruh body dia bertindak
sebab dia percaya dia ada harapan. Okay? Itu kalau kepada pelanggan. Kalau kepada tim kita pun sama. Tim kita mungkin dia rasa dia tak boleh buat, dia mungkin tak boleh dipercayai, dia mungkin rasa dia don't deserve, dia tidak layak. Tugas kita bercakap dengan dia, bagi mereka harapan. Bagi mereka something yang mereka rasa mereka akan survive. Mereka boleh buat. Dia orang boleh buat. Bagi harapan. Tugas kita as a leader sebagai ketua adalah harapan. Okay? Sama juga diri kita. Kita sendiri as a business owner atau agent ataupun orang yang run the business, kita sendiri kadang-kadang kita kena faham, matinya sesuatu bisnes bukan sebab bisnes tu tak bagus. Tapi bila kita matinya harapan dalam diri kita. Bila kita mati harapan diri kita, kita yang tak jadi apa-apa. Dia bukan pasal orang lain. It's about us. That's why saya mula berfikir yang betul lah. Apa yang saya buat setiap hari, Sarapan Minda Momentum, sebenarnya memberikan anda harapan insya-Allah. Dengan ilmu yang ada, dengan izin Allah. Bukan pasal saya. Kan? Dengan izin Allah, saya memberikan story macam ni, inspirasi macam ni. Dia memberikan you all ni semua macam harapan untuk terus bertahan. Untuk terus macam buat je apa yang you buat sekarang. Buat je dengan lebih baik. Bukankah itu yang kita buat? Betul kan? That's why setiap malam kita bagi juga kelas percuma. Kelas kuasai pemasaran online. Dengan harapan, dia membekalkan harapan kepada you. You nampak jalan dia macam mana. You nampak jalan dia jelas. Kita bagi anda, bila kita tunjukkan, orang ni boleh buat, orang ni boleh survive. Orang ni bukan sekadar survive, mereka juga boleh sustain the business. Siapa faham sesuatu kat situ? Siapa dapat sesuatu? Dan of course, kita berada dalam pandemik sekarang kan? Kita berada dalam pandemik yang kita tak tahu berapa lama proses untuk nak proses orang kata recovery. Proses pemulihan kita tak tahu berapa lama. Sebab itu saya bercakap dengan tim, kita kena terus support dia orang. Terus support untuk beri orang boleh buat. Dia nampak apa strategi, dia nampak apa kena buat. Okay? Sebab itulah kami decide untuk minggu lepas, alhamdulillah kita ada 5,000 partisipan yang mendaftar hadir ke program Roket Pemasaran Momentum. Dan kita rasa manfaat ni patutnya dipanjangkan. Kita nak beri peluang kepada mereka yang mungkin dah daftar pada last week tapi tak dapat nak join, untuk mereka rejoin balik semula pada minggu ni. Pada hari Sabtu dan Ahad kita nak. Yang kedua, bagi mereka yang tak join lagi, if you nak join, saya rasa pendaftaran dia hanyalah serendah RM10 je kot. Untuk you nak dapat kelas 2 hari ni. Untuk 2 hari punya kelas, you dapat banyak, you akan nampak you ada harapan dan you boleh bertahan. Kita bagi lah RM10 saja untuk relive ni. Sesi ulangan pada 28-29 Ogos. Okay. 28-29 Ogos ni RM10 je. Dan you all nanti boleh pergi ke Telegram kami. Pergi ke Telegram najib.com. Pergi kat situ supaya if anything, in case kalau you ada isu ke, you ada situation ke, you ada problem, nanti tim saya boleh bantu. So apa kata you all pergi dulu ke Telegram najib.com. Telegram Najib, you type dalam browser Telegram najib.com. Pergi kat situ, then you akan dapat link, nanti tim saya akan bantu you all untuk mendaftar. Sebab itulah bila hidup kita lama sangat tidak diberikan harapan atau tak nak dengar harapan, kita sendiri akan tenggelam dan gone lah bisnes dan kehidupan kita. So please tolong, kita dalam perniagaan ni, dalam hidup kita tak boleh nak selfish. Kita adalah mewakili keluarga kita, mewakili orang sekeliling kita, mewakili ramai orang yang kita perlu berikan mereka ni manfaat, insya-Allah. Terima kasih banyak, itu sahaja daripada saya. Kita jumpa lagi pada sesi Sarapan Minda Momentum setiap pagi 8.30 insya-Allah. Terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Jumpa lagi, bye.